Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya WK and Sokotumus. Kali ini kita live di page Sokotumus. Ada topik yang kita ingin bincang kali ini adalah apa nak buat bila rasa down. Ini adalah isu ataupun topik yang kita bincang khas untuk usahawan. Usahawan di Albino Group ataupun usahawan yang berniaga di luar sana. Alright. Jadi apabila kita bercakap mengenai usahawan, bila mana usahawan, anda sebenarnya seorang usaha ataupun pengusaha. Dan apabila anda berusaha sesuatu benda, anda kena tahu tidak semuanya ia akan berhasil. Sebab anda berusaha, bukan anda kata anda cuba buat sesuatu tu confirm dapat, bukan. Anda berusaha, bila mana anda ada berusaha, anda try and error dan kemungkinan anda akan dapat ataupun tidak. Jadi anda kena akui bahawa itu adalah satu cabaran buat anda sebagai usahawan. Untuk maklumat anda, sebagai usahawan sebenarnya banyak cabaran dia. Cabaran dia maksudnya anda, terutamanya anda adalah seorang usahawan yang mana anda berniaga, anda ingin menjual produk anda. Apabila anda ingin menjual produk anda, berkemungkinan orang akan menerima ataupun orang akan menolak, betul? Dan jika dia menerima, kenapa dia menerima produk anda? Semestinya dia mencari anda ataupun produk anda. Sebab tu dia menerima dan membeli dengan anda. Tetapi ada juga yang menolak mentah-mentah, tidak berminat. Dan benda inilah yang menyebabkan setengah orang itu spirit, semangat dia lemah, menyebabkan dia rasa down. Apabila orang menolak mentah-mentah apa yang orang tolak ataupun tak nak beli produk anda tersebut. Jadi apabila anda rasa down, pertama sekali kita kena fikir bahawasanya yang membuatkan kita down adalah disebabkan customer yang menolak tersebut. Sebenarnya kita kena ubah mindset kita bahawasanya yang menolak pembelian kita itu adalah mereka yang tidak pernah berminat untuk membeli produk kita. Sebenarnya dia bukan sasaran sebenar. Contoh, jika anda menjual produk berjerawat, contoh. Kadang-kadang anda menjual produk jerawat ini, produk hilangkan jerawat contoh, anda menjual produk jerawat ini di kalangan mereka yang semua tidak berjerawat. Apabila anda menjual produk yang sembuhkan jerawat, tetapi anda menjual kepada mereka yang tidak pernah tumbuh jerawat. Di kalangan masyarakat ni, anda tengok berkumpul ramai-ramai, anda pergi, lepas tu anda kata, saya nak jual produk ni dapat sembuhkan jerawat saya. Siapa nak beli? Sebenarnya anda pergi ke kelompok itu, mereka yang semua tidak ada jerawat. Confirm dia orang takkan beli produk jerawat anda. Sebab apa? Sebab anda jual produk yang dapat sembuhkan jerawat kepada orang yang tidak pernah tumbuh jerawat. Nampak tak? Di situ dia akan tolak, berlaku penolakan. Tetapi setengah orang itu semangat dia lemah, menyebabkan dia rasa down. Aku jual kat ni, dia orang tak beli. Aku jual kat ni, dia orang tak beli. Aku jual kat dia ni, dia orang tak beli. Semua orang tak beli. Last sekali aku down. Bisnes aku tak laku. Anda pun jadi kecut kan, jadi sedih kan. Anda kena ingat, mereka yang menolak membeli produk anda adalah disebabkan mereka bukan sasaran sebenar yang perlukan produk anda. Jadi anda kena cari sasaran yang sebenar. Dan apabila anda jumpa customer yang mana memang memerlukan produk anda, semestinya dia akan membeli dan tiada berlaku penolakan. Alright. Jadi disitulah sebenarnya jika anda rasa down, sebenarnya anda kena fikir balik siapa yang anda pergi jual tu. Adakah sasaran menepati ataupun anda pergi kepada mereka yang gamble je pergi kan? Sebab tu ada yang berlaku penolakan dan setengah orang tu menyebabkan rasa down. Pertama sekali, step pertama anda kena finalize balik, kena analisis balik siapa customer yang ada target tu sebab berlaku penolakan. Dan yang kedua adalah cara apabila anda rasa down, anda kena ingat balik. Kenapa anda bermula? Kenapa anda bermula? Maksudnya, kenapa saya ingin buat bisnes? Saya ingin bantu keluarga saya ingin jadi kaya, saya ingin membantu orang lain, saya ingin bantu diri saya dan juga bantu orang lain. Saya ingin beri manfaat kepada orang lain. Anda kena ingat tujuan kenapa anda memulakan bisnes. Dan paling penting, bisnes yang sangat laju ataupun cepat orang tahu apa kita buat adalah kita banyak memberikan manfaat daripada mudarat kepada orang lain. Mungkin ada yang buat bisnes, dia hanya fokus menjual dapat duit je kan. Dia sebenarnya tidak salah sebab semua itu adalah tujuan asal. Tetapi yang sebenarnya salah adalah kita terlalu
fokus kepada tekanan kepada jualan tersebut. Kita kena fikir balik produk yang kita jual tu kita kena dahulukan supaya mereka tu beri manfaat kepada customer kita. Jika anda jual satu produk ini, contoh, okey, jual produk ini, anda jual produk ini mungkin seorang je pakai. Lepas tu bila seorang pakai dia rasa best. Lepas tu bila rasa best dia akan share kepada kawan-kawan dia. Itulah makna manfaat kepada satu orang customer, dia akan recommend kepada customer-customer yang lain. Jadi di situlah berlaku marketing mulut ke mulut. Okey, di mana marketing mulut ke mulut ini adalah disebabkan manfaat seorang dapat dan manfaat itu dikongsi, okey, untuk orang keliling dia, okey, dan ia akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat ataupun klien anda yang menyebabkan jualan anda sangat tinggi ataupun meningkat dengan mendadak. Alright. Jadi sebenarnya apabila kita buat bisnes, okey, rasa down itu biasa, okey, dan anda kena biasakan diri supaya anda menjadi seorang yang kering hatinya, okey, apabila apa yang anda buat tu, okey, kerana sebenarnya begitu juga kita, apabila kita buat sesuatu, ada yang membeli, ada yang menolak, okey. Begitu juga dengan semangat kita, ada ketika kita menaik semangat dan ada ketika kita down, okey. Dan apabila down, sebagai usahawan anda kena cepat-cepat naikkan balik. Okey, macam mana nak cepat-cepat naikkan balik? Pertama sekali anda kena ingat, okey, kenapa tujuan anda buat bisnes ini. Okey, apa tujuan anda? Okey, semestinya setiap orang buat bisnes ini mesti ada tujuan dia, desakan dia. Okey, saya buat bisnes ini nak selesaikan hutang. Contoh, saya buat bisnes di Arduino Properties. Contoh, ada yang menjual, okey, projek di Arduino Properties. Saya kerja cleaner. Okey, saya kerja cleaner, okey, di sebuah syarikat, dan saya nak buat pinjaman bank tidak mampu, bank tidak luluskan saya, dan saya rasa sedih. Saya tidak mampu untuk memiliki sebuah rumah banglo sendiri. Jadi saya rasa sedih, okey, dan menyebabkan saya rasa down, okey. Jadi tapi tujuan saya buat bisnes Arduino Properties ini sebenarnya saya ingin saya ada target di mana saya ingin mencapai komisen, okey, RM500,000. Lepas tu saya akan bina rumah saya sendiri, banglo saya sendiri dengan Arduino Properties tanpa apa-apa pinjaman dengan bank. Okey. Di situlah anda kena aim. Apa tujuan, apa sebab, kenapa anda bermula, okey, kenapa anda buat bisnes ini, apa tujuan anda untuk diri anda ke, untuk family anda ke. Di situ anda kena jelas, terang dan jelas. Alright? Okey. Jadi apabila anda rasa down, okey, pertama sekali anda kena finalize balik. Saya dah ulang balik, kena finalize balik siapa sasaran yang kita sasar tu. Okey, sebab apabila rasa down ni kebanyakannya sebab kita dapat penolakan. Dan penolakan tu siapa yang tolak tu? Kita kena tahu siapa. Kalau tak sesuai, kita kena ubah kita punya audience. Yang kedua, kita kena tahu balik, okey, kenapa kita bermula, tujuan kita. Okey, apabila kita rasa down tu, kita fikir balik matlamat kita, impian kita, mungkin akan menaikkan balik semangat kita. Okey. Dan yang ketiga, apabila anda rasa down, okey, step yang ketiga adalah anda kena tengok orang yang anda inspire. Okey, anda kena tengok siapa orang yang anda rasa terinspirasi. Contoh, anda boleh tengok anda nak jadi seperti Mark Zuckerberg, okey, owner kepada Facebook contoh. Anda nak berjaya macam dia. Anda jadi billionaire macam dia. Jadi anda kena target, aku nak jadi macam dia. Okey. Tapi ada juga mereka yang berfikiran bahawasanya aku tak boleh jadi macam dia. Dia siapa? Aku siapa? Dia siapa? Aku siapa? Dia siapa? Aku ni siapa je. Dia siapa? Aku ni siapa je. Okey. Kenapa anda meletakkan jurang perbezaan pemikiran anda macam tu? Jangan sesekali anda letak jurang perbezaan anda macam tu. Kerana jika anda sudah meletakkan perbezaan jurang pemikiran anda, nescaya anda hanya setakat itu saja dan anda sudah pun meletakkan satu jurang ataupun gap pagar di mana anda tidak boleh melepasi pagar tersebut. Jadi anda jangan sesekali comparekan diri anda, aku tak boleh, dia boleh. Sebab dia ni untunglah, dia ni siapa, anak orang kaya sebagainya kan. Jadi jangan sesekali jangan macam tu. Anda kena yakin bahawasanya setiap orang sama. Setiap orang sama. Dia boleh capai, aku boleh capai. Okey, jika dia boleh berjaya capai 1 juta sale, aku juga boleh. Dia siapa, aku siapa. Jangan kata, oh dia tak apalah, dia macam ni, aku macam ni je. Jangan fikir macam tu, dia akan jadi blocking pada fikiran kita. Paling penting kita kena fikir, okey,
dia siapa? Dia boleh buat, aku pun boleh buat. Okey? Jadi anda kena set pindah macam tu. Jadi apabila anda rasa down, anda kena fikir, cari orang yang membuatkan anda inspirasi, di mana dia membolehkan anda tengok je dia, anda kuasa aku nak jadi macam dia. Jika dia boleh buat video 2 kali sehari, aku boleh buat 3 kali sehari. Anda kena cari orang yang membuatkan anda terinspirasi. Anda cari idola yang mana akan memberi semangat kejayaan kepada anda. Cari usahawan yang dah berjaya jika anda nak jadi usahawan. Jika anda ingin jadi ahli politik, cari orang ahli politik yang berjaya. Okey, itu bergantung kepada pandangan anda. Alright. Jadi 3 step, 3 cara tadi saya dah beritahu kepada anda macam mana apa kita nak buat bila kita rasa down. Okey. Dan jika anda amalkan 3 cara ini, insya-Allah anda akan terinspirasi balik ataupun menyebabkan anda dapatkan spirit ataupun naikkan semangat balik daripada down tersebut. Kerana down itu satu lumrah, sesiapa pun akan rasa down. Kerana kita human, manusia, di mana kita diberikan pelbagai emosi, di mana emosi ada gembira, sedih, kan, muram dan sebagainya. Jika anda tidak ada perasaan ini, there is something wrong, di mana ia hanya khas kepada mereka yang tiada hati kering ataupun mereka yang macam robot, memang tak ada perasaan, kan. Jadi manusia itu biasa. Jadi apabila kita tahu je kita down, kita kena buat segera apa yang saya beritahu 3 cara tadi, dan insya-Allah ia akan naikkan semangat anda balik. Alright? Okey, khas kena buat pada usahawan, usahawan di Avino Group ataupun usahawan di luar sana yang berniaga apa-apa sekali produk sekalipun, anda kena terus buat, terus maintain. Okey, jangan sesekali stop. Kerana jika anda stop, anda punya gelombang itu akan terhenti yang menyebabkan orang baru je nak beli, anda dah stop dah. Contoh, saya beritahu contoh. Okey, contoh, jika anda berjual package Alvino Home, package Alvino Properties, syarikat kami, menjual banglo Alvino Properties. Anda jual, masa tu tak ada respon daripada klien ataupun customer anda. Tapi posting status anda di Facebook sudah banyak lah waktu tu. Tiba-tiba anda stop menjual banglo Alvino Properties. Pada masa tu orang dah tengok dah apa produk anda jual. Dia dah aim dah pada gaji tahun depan aku memang nak beli rumah dengan Alvino Properties. Tapi pada di kontak anda, hello, saya nak beli, malah saya tak jual dah banglo Alvino, contoh, rugi. Dia bisnes ini masa, masa orang mengenal, masa bagi dia jadi matang. Apabila dah sampai masa matang, anda stop, yang menyebabkan orang tanya baru nak beli, anda dah tak jual dah, sangat-sangat rugi. Apa bisnes sekalipun, dia perlukan masa, kematangan dia. Begitu juga dengan manusia. Bermula dengan bayi, bermula dengan berjalan, merangkak dan sebagainya. Ada sekarang ni sudah pun boleh berlari, ada yang sudah pun buat aktiviti basikal dan sebagainya. Dan ia perlukan masa. Apa-apa bisnes adalah masa. Apa bila ada down, ia juga satu proses di mana untuk mematangkan bisnes anda. Jadi saya rasa setakat itu saja saya live kali ini, dan insya-Allah jika ada kesempatan saya akan live lagi, dan berkongsi lagi knowledge yang bermanfaat kepada anda, insya-Allah. Alright. Jadi setakat itu saja saya live kali ini, dan jika ada pertanyaan berkenaan dengan keusahawanan, ada yang nak join, jadi Bina Kejaya Hartanah di Alvino Properties, anda boleh PM saya ataupun terus kepada page Alvino Properties, ataupun anda yang ingin menjadi pemborong di syarikat kami di Alvino Beauty and Health, menjadi usahawan Alvino Group, anda juga boleh terus PM kami. Dan walau bagaimanapun, peluang bisnes sentiasa ada untuk anda. Sama ada anda mengambil langkah yang pertama ataupun tidak, itu sahaja. Alright. Jadi setakat itu saja. Saya live kali ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di next live, di next video, dan kita akan kongsi kisah-kisah inspirasi usahawan-usahawan Alvino Group yang dah berjaya bersama kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.